لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 4, baris yang ke-7 daripada atas. Baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang kedua daripada dua bahagi. Wajib pada syarak belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia akan ilmu usuluddin. Wajib kifayah, iaitu wajib kifayah, yakni qadar sakatan wajib kifayah, iaitu wajib kifayah, iaitu sukatan wajib kifayah, barang yang kuasa, mana qadar sukatan yang kuasa pada mentahkikkan masalah dan mendirikan dalil, mendatangkan dalil bagi masalah, dan kuasa, yakni serta kuasa menolakkan syubhah, menolakkan kesamaran. Syubhah ni kesamaran, itu syubhah. Menolakkan syubhah, menolakkan kesamaran jika didatangkan orang akan syubhah, akan i'tirab. Perkara yang datang tu perkara yang kesamaran. Kemudian ada orang yang mendatangkan syubhah, kesamaran pada pegangan. Orang datangkan kesamaran pada pegangan, boleh tolak kesamaran yang didatangkan oleh orang tu, kesamaran dalam bab pegangan. Ini qada fardu kifayah pada belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan ilmu usuluddin. Jadi hak dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, walaupun terdahulunya qada fardu ain pun ringkas, qada fardu kifayah pun ringkas, tapi cukuplah untuk kita memahami berkaitan dengan qada fardu ain, qada fardu kifayah. Kemudian qadar sukatan fardu ain, fardu kifayah ni kita kena pasti molek lah. Qada fardu ain tu hak mana, selebihnya fardu kifayah tu hak mana. Hak pentingnya nak kena tahu
dia punya sukatan fardu ain. Ini ilmu fardu ain yang pertama daripada 3 ilmu fardu ain: tauhid, fiqh dan tasawuf, yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ini biasa disebut, biasa diceramahkan. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, kemudian fardu ain tasawuf. Yang persoalan kitanya, hak mana hak fardu ain tauhid, mana hak fardu ain fiqh, mana hak fardu ain tasawuf. Dah tu kita duk ngaji ilmu tauhid tu fardu ain lah. Bukan semuanya ilmu fardu ain. Sebahagian besarnya fardu kifayah. Lepas tu kita duk ngaji kitab fiqh, tasawuf tu fardu ain lah. Fardu ain sedikit saja. Hak banyaknya fardu kifayah. Dah tu boleh lah tu, ada cukup lah tu fardu ain. Macam sebut minggu lepas lah, kita mengaji qada kapung, sekali sehari boleh hadiri kuliah tu, alhamdulillah dah tu. Tapi hak tu ni kalau kira kalau orang yang mengulangi, tapi nak mengulangi fardu ain kena jelas lah mana fardu ain. Itu bagi orang yang mengulangi. Kalau bagi kita, contohlah ni, kalau kita datang daripada kosong, bila sebut kosong fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf ni, terkadang kosong sungguh. Hak ada tu kodoh-kodoh sangat je. Hak ada tu kodoh-kodoh sangat. Memang fardu ain tak lepas sangat. Terkadang hak kosong sungguh. Kemudian kita maklum kewajipan fardu ain ni bermula daripada umur kita baligh, paling lewat umur 15. Tapi kita baligh dalam keadaan kita tak belajar pun ilmu fardu ain. Sampailah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun selepas dia baligh, barulah terbuka hati kita nak belajar. Jadi selama mana kita mengakali jahil fardu ain? Selama itulah malaikat catat dosa besar. Mengakali. Sekarang belajar ilmu fardu ain wajib ijma' ulama. Tinggal kewajipan, berdosalah kita maklum dah tu. Bila belajar ilmu fardu ain tu wajib, tak belajar tinggal kewajipan. Tinggal kewajipan kita maklum berdosa. Kewajipan belajar nak kewajipan yang sangat besar dalam agama, yang mana kita belajar tu pahala yang besar. Sehingga khilaf ulama mana besar kewajipan belajar dengan kewajipan sembahyang. Mana besar kewajipan belajar dengan kewajipan sembahyang. Sembahyang kita maklumlah tiang agama, kewajipan yang sangat besar dalam agama kita. Tapi khilaf ulama pula, sebesar-besar kewajipan sembahyang, mana besar dengan kewajipan belajar. Walaupun kebanyakan ulama menyatakan bahawa kewajipan sembahyanglah kewajipan yang paling besar, tapi setengah pandangan tak, kewajipan belajar. Dia punya alasan dia, kalau tidak ada asas ilmu fardu ain, nak sembahyang macam mana? Kalau akidah pun tak sempurna, sembahyang pun tak sempurna. Ni atas alasan ni setengah pandang mengatakan besar kewajipan belajar lagi, terutama belajar ilmu tauhid daripada kewajipan sembahyang. Ada jalan dia atas pandang yang mengatakan kewajipan yang paling besar adalah belajar. Jadi kita maklumlah sembahyang ni kewajipan yang besar, tinggal sembahyang dosa besar. Begitu juga kita tinggal belajar fardu ain dosa besar. Malaikat catat dosa besar ni bermula daripada umur kita baligh, bermula daripada kita menjadi orang mukallaf. Kita jadi orang mukallaf, orang yang ditaklifkan hukum oleh Allah, orang yang diberati hukum oleh Allah. Ada kewajipan dan ada larangan. Dengan kita baligh mukallaf kita
kita wajib segera belajar ilmu fardu ain. Tiba-tiba kita tak belajar, malaikat catat dosa besar setiap saat kerana mengekali jahil fardu ain tauhid, mengekali jahil fardu ain fiqh dan tasawuf. 20-30 tahun kemudian daripada itu barulah terbuka hati nak belajar. Jadi kita belajar kalau dah kapung, kita pun ada pekerjaan kita sendiri. Hak ni memang kena tahu molek lah. Sebab nak fokus belajar ni bukan belajar, bukan nak dengar, bukan setakat nak pergi masjid nak turut orang ramai-ramai, bukan. Kita nak menunaikan kewajipan atas batang tekak kita 3 tu, fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Untuk permulaan hak fardu kifayah tunggu dulu. Nak fardu kifayahnya kok mana, fardu ain kita pun cekak-cemaking lagi. Tak tahu apa-apa, tak tahu ke mana hala lagi fardu ain kita. Ada ni. Sebab ni saya sebut minggu lepas, kalau pergi pondok ada apa? Sebab tu kadang-kadang ustaz, saya ni Allah banyaknya tak tahu macam mana saya nak belajar. Pergi duduk pondok lah kata. Pergi duduk pondok serendal lah. Sebab apa? Sebab ada kerja, ada itu, ada ini. Cutilah kerja setahun. Ngeluh lah jadinya. Hidup pondok. Hidup pondok tu belah-belah ilmu sehari semalam. Tak apalah. Tu pun macam sebut lepas, duduk pondok pun. Tapi duduk sekejap, setahun, 2 tahun. Kebanyakannya alhamdulillah lah fardu ain beres. Ada orang duduk pondok setahun 2, lepas tu berhenti, fardu ain dia pun tak lepas. Tauhid pun tak ke mana hala. Sebab apa? Sebab pondok ni dia tak ada sistematik. Pondok ni atas sendiri-sendiri. Nak atur kuliah mana yang kita nak masuk. Ni pondok. Di biasa pondok ni satu kuliah sahaja adalah ketika Tok Guru mengajar. Ni setengah tempat gitu. Time Tok Guru mengajar, satu kuliah sahaja. Semua termasuk ustaz-ustaz pun kena mari belajar. Lepas dah bertugas mengajar, ustaz-ustaz hak ngaji lama-lama ni, dia pun buka kuliah masing-masing. Kalau ngajar di masjid asrama pun, sebelah dalam ustaz lain, sebelah luar ustaz lain. Hak di madrasah musola kecil ustaz lain pula. Lepas tu siapa yang nak pergi belajarnya? Masing-masing lah. Kamu nak pergi belajar hak mana? Dia tak ada apa? Tak ada buku ni nama kedatangan apa ke? Hak panggil nama angkat tangan, panggil nama angkat tangan. Tak ada. Hak wajib betulnya time Tok Guru mengajar. Hak tu tak ada. Semua kena naik. Lepas tu kok jadi atas masing-masing pilih. Atas masing-masing pilih. Ada hak mengajar kitab Arab, ada mengajar kitab Jawi, ada mengajar tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, atau mengajar kitab tafsir ke, hadis ke, ilmu-ilmu alat ke. Hak kebanyakannya fardu kifayah. Yang mana terkadang bila kita hemah tinggi, azam kita tinggi, nak belajar sebagaimana orang belajar dalam masa yang lama, belah-belah tahun, puluh tahun, maka kita mesti mendalami ilmu alat. Ilmu alat untuk memahami kitab-kitab Arab. Yang mana ilmu-ilmu alat ni fardu kifayah. Jadi kita pun fokus pada ilmu alat, nahwu, sarf, kita fokus. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf ni kita agak kurang sedikit. Sebab apa? Sebab kita nak fokus kepada ilmu alat, nak ngaji kita Arab ni. Tiba-tiba jodoh kita pendek, duduk setahun 2 tak boleh nak pergi dah, berhenti. Macam mana fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Kadang-kadang tidak sempat dikuasai sebab fokus dia tu dengan hak ilmu fardu kifayah. Sebab dia nak ngaji lama. Pada ni. Adapun kalau seseorang tu ada bimbingan, duk pondok ni cerita pondok. Bimbingan ni biasa kalau ada abang, tu baru dia bimbing. Ada saudara mara kita hok duk pondok lama dah,
ada orang kampung kita. Ni dia akan bimbing kita. Kamu pergi ngaji situ dulu. Saya nak ngaji ikut abang lah sini. Kamu ngaji sini. Tu alhamdulillah kalau ada bimbingan seumpama tu. Tapi nak ceritanya berdikari sendiri. Berdikari sendiri. Pilih nak mana-mana kitab. Mana-mana kuliah yang apa? Yang merata-rata dalam kawasan pondok tu. Hak dalam pondok pun dalam pondok lah. Hak tu cerita dalam masjid, belah dalam, belah luar, ada surau kecil, ada musala kecil, belah hulu, belah hilir, belah ternaik, belah terjatuh. Lepas tu hak dalam pondok pula dalam pondok. Tak muat dalam pondok, duduk tepi-tepi pondok. Duduk tepi pondok. Tepi pondok faham lah. Bukan ada tempat pun. Duduk cakung lah, berdiri lah, macam-macam lah. Tapi nak ceritanya atas masing-masing bawa. Dalam keadaan daripada pagi ke malam belajar belah-belah kitab, boleh berlaku juga yang tak dapat menguasai ilmu fardu ain. Tak dapat menguasai ilmu fardu ain. Bayangkan waktu duduk pondok. Sama itulah kita ngaji kapung kodok-kodok sekali sehari. Jadi kita nak atur macam mana. Kita sudah taksir cuai kita daripada belajar fardu ain bermula daripada umur baligh, umur 15. Kita puluh-puluh tahun duduk dalam keadaan dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain. Itu cerita dosa besar mengekali jahil ilmu fardu ain. Dosa besar akidah salah kerana kita berpunca daripada jahil ilmu fardu ain. Dan sebesar semayang syarat rukun tak sempurna. Dalam bab fiqh, bab semayang syarat rukun tak lengkap. Semayangnya tidak sah. Semayangnya batal. Fiqh ayat gitu je. Apa makna semayang tidak sah? Maknanya tak semayang. Kita faham tak maksud? Syarat tak cukup, rukun tak cukup, syarat bagi rukun lah. Rukun tu kita buat 13 tu syarat bagi rukun. Maka semayang kamu tidak sah. Apa makna semayang tidak sah? Maknanya tak semayang. Dosa besar, zanbun kabir, walaupun rupa semayang sekalipun. Hukumnya tak semayang. Kita faham macam mana? Semayang tidak sah, tapi panggil saya semayang. Tak sah sahaja. Ya, kalau tidak sah panggil semayang ke? Cuba kita fikir. Kalau semayang tidak sah, panggil semayang. Tak semayang lah. Macam meluk dosa besar, semayang yang dihukumkan tidak semayang. Tadi dosa besar mengekali ilmu jahil ilmu fardu ain. Ini dosa besar kesalahan dalam amal. Macam mana dosa besar? Riak, ujub, takabur. Macam mana dosa kita kerana tidak bertaubah, tidak bersyukur, tidak sabar, tidak redha, tidak tawakul. Ada bab ketaatan batin pula. Alhamdulillah terbuka hati nak belajar. Hanya kita belajar pun agak terhad. Memang sangat-sangat mustahil. Nak kena tahu hak qada fardu ain. Sebab kalau kita belajar dalam keadaan kita jahil fardu ain dalam masa yang lama, tiba-tiba kita belajar ilmu fardu kifayah, kita masih lagi mengekali jahil fardu ain, malaikat masih lagi catat dosa besar. Walaupun nampak kita bawa kitab dah pergi belajar. Belajar ilmu apa? Ilmu fardu kifayah. Ilmu apa tu? Ilmu agama. Bukan ilmu dunia ni, ilmu agama, tapi fardu kifayah. Sebab itulah sukatan fardu ain, fardu kifayah, hak sunat kita belajar kena letak molek. Kalau gitu kok fardu ain tak selesai, tak boleh belajar lagi fardu kifayah. Boleh belajar kalau kita belajar banyak macam duk pondok. Ada ni. Boleh belajar kalau kita belajar fardu ain, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah silih berganti. Dia di pondok belah-belah kitab, boleh je. Tapi kalau kita satu kitab je sehari nak belajar fardu kifayah, fardu ain tauhid macam mana? Fardu ain fiqh macam mana? Fardu ain tasawuf macam mana? Tak apalah, sekali seminggu. Okey. Memadai sekali seminggu. Untuk fardu ain tauhid, untuk fardu ain fiqh, dan sekali seminggu untuk fardu ain tasawuf.
Jangan awak mudah dalam bab tuntutan belajar ni. Saya sebut ni hak tadi cerita atas kita mukallaf. Tak cerita lagi ilmu fardu ain ni. Saya biasa sebut lah, tapi orang tak setuju lah. Ilmu fardu ain ni tak payah belajar, saya kata. Tak payah belajar. Sebab apa? Sebab diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita mula belah. Maknanya kita hanya beramal. Lepas balik fardu ain kita selesai dah, kita nak belajar ilmu fardu kifayah agama ke, kita nak belajar ilmu fardu kifayah dunia ke, okey, jalan. Sebab apa? Ilmu fardu ain ibu bapa kita wajib ajar kita sebelum kita balik. Bila kita balik, kita tak perlu belajar dah. Lepas ada balik ni, kita nak mendalami ilmu agama hak fardu kifayah, ataupun kita nak belajar ilmu dunia yang sebahagiannya pun fardu kifayah. Fardu ain tak payah peduli dah, tak payah peduli dah. Fokus kepada amal sahaja. Fokus pada amal. Kita belajar ilmu dunia, nak jadi doktor ke apa, belajar ilmu dunia, belajar siang malam. Akhidah alhamdulillah beres. Sebab apa? Sudah diajak ibu bapa kita sebelum kita balik. Fardu ain. Semayang kita dengan ilmu beres dah, belajar dah. Diajak oleh ibu bapa kita sebelum kita balik. Bab ketaatan batin, hak tu beres dah. Kita belajar satu-satu dah sebelum kita masuk balik. Bayangkan kita balik, fardu ain kita tak ada, kewajipan naik atas kita, kewajipan besar, tak belajar dosa besar. Lepas tu punca daripada mana kita dalam keadaan kosong seumpama tu? Ibu bapa kita yang taksir, ibu bapa kita yang cuai. Faham ni? 30-40 tahun kita mengekali jahil fardu ain berpunca dari ibu bapa kita. 30-40 tahun akidah kita salah, mari mana tu? Mari dia bertaksir, cuai ibu bapa kita. Kita mula belajar, nak belajar kakak-kakak je. Kita kena fokuslah untuk lepas kewajipan diri kita yang besar dan untuk melepaskan cuai ibu bapa kita yang mungkin ibu bapa kita sudah mati. Kena fikir gitu. Sebab tu kita sebagai ibu bapa, kita kalau sebut kata tanggungjawab ibu bapa memberi ilmu agama yang secukupnya kepada anak-anak, semua orang biasa dengar. Tak ada orang kata, saya tak pernah dengar ibu bapa wajib melengkapkan ilmu agama pada anak. Saya tak pernah dengar. Yang saya dengarnya setakat wajib ibu bapa cukup makan, cukup pakai. Gitu. Tak, semua orang dengar belakang, semua orang tahu. Kita ibu bapa wajib melengkapkan ilmu agama sebelum anak kita dewasa masuk balik. Bukan begitu? Apa dia ilmu agama yang lengkap? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ini dia panggil lengkap. Tiba-tiba kita ibu bapa pula sebenarnya tak kenal pun agama. Dia faham ilmu agama lengkap ni, anak saya khatam Quran pada masa budak-budak. Khatam Quran tu dipanggil ilmu agama yang selengkap ni. Maknanya kita ibu bapa ni jahil sangat. Tak kenal ilmu agama. Ilmu agama hak fardu ainnya tauhid, fiqh, tasawuf tu yang ibu bapa wajib aja. Tapi kalau ibu bapa kata saya pun tak pandai ilmu fardu ain, jangan jadi ibu bapa. Sebab kita tak mampu nak menunaikan tanggungjawab. Kita kalau tak mampu nak menyempurnakan nafkah, tak sedut berkahwinlah kamu. Makan minum kamu pun tak lepas. Mak ayah yang we makan. Nak berkahwin, tak boleh berkahwin kamu selagi kamu tidak boleh mencukupkan nafkah keluarga. Itu bab makan minum. Hak masuk dalam jambang tu. Macam mana untuk agama? Kamu nak berkahwin, kamu boleh memahami dak agama? Kamu boleh dak nak ajar anak-anak kamu ilmu agama secukupnya? Tak ada orang tanya waktu. Orang tanya, "Pak, boleh makan tak?" Hak tu je. Makanan jasmani. Boleh makan tak? Makanan rohani. Tak ada orang tanya. Itu berat kita ibu bapa. Kalau kita ibu bapa menunaikan tanggungjawab, anak kita balik
menjadi orang mukallaf hanya beramal sahaja. Tadi dah nak mengulangi balik ilmu fardhu ain, nak mendalami ilmu fardhu kifayah ke, nak belajar ilmu dunia ke, beres. Jalan bu. Tapi agama lengkap dengan Islam, iman dan ihsan sebelum masuk mubaligh. Tapi bila sebut seumpama tu orang tak setuju ustaz. Siapa yang bertuah seumpama tu dia kata boleh selesai ilmu fardhu ain sebelum masuk mubaligh? Siapa? Ibu bapa yang bertanggungjawab lah. Kita kena fikir situ. Hal kita duk tanggung dosa besar kerana mengekali jahil fardhu ain bermula daripada umur baligh. Macam mana mak ayah kita pula? Jadi nak belajar fardhu ain ni kena, oleh kerana kita ngaji sekali sehari je. Kalau kita boleh ikut kuliah duha ke apa ke, tu lega sikit. Lega sikit lah, lawah sikit lah. Cuma sekarang ni Tuhan Hawi jalan luah kepada kita. Kita sibuk kerja macam mana pun, kita masih lagi boleh ni mengikuti kuliah-kuliah fardhu ain dengan live FB ke. Ke live FB kuliah duha tidak dapat ikut sebab apa? Sibuk dengan kerja. Boleh kita turuti kemudian. Atas nak tambuh. Atas nak tambuh. Atas nak tambuh je. Apa? Nak si budaya, tambuh si budalih. Sekarang Tuhan buka ruang yang luas. Kemudian dalam kita tengok dalam rakaman-rakaman tu kuliah agamanya banyak. Kita nak kena pilih bahagian kita. Fardhu ain tauhid bahagian kita, fardhu ain fiqh bahagian kita, fardhu ain tasawuf bahagian kita. Waktu dulu. Kalau kita ni dia hak kata berangsur-angsur, sedikit-sedikit pada ni. Fardhu ain bolehlah berangsur-angsur. Ini untuk budak yang belum baligh. Bermula daripada 7 tahun, mak ayah berangsur-angsur, sedikit-sedikit melengkapkan fardhu ain tauhid, fardhu ain fiqh, fardhu ain tasawuf. Berangsur-angsur. Sebab apa? Sebab mereka tak ada hukum lagi. 7 hingga 15 ni 8 tahun masa dia. Cukup panjang masa untuk melengkapkan ilmu fardhu ain yang hanya sedikit saja. Mana? Ni kalau kita panggil belajar sedikit. Tak nak cepat-cepat kepada budak yang umur 7 tahun. Budak kan nak ajar macam mana? Dia nak bermain lagi tak apalah. Kita ajar tambah. Dia balik lengkap fardhu ain tauhid, lengkap fardhu ain fiqh, lengkap fardhu ain tasawuf. Maknanya kalau kita tahu qada fardhu ain tauhid, fiqh, tasawuf yang hanya sedikit sahaja, kita ni sebagai ibu bapa kita akan sedarlah cuai kita tu cuai yang sangat nyata. Sebab apa? Sedikit saja ni yang kita nak kena ajar anak kita. Kita nak ajar anak kita fardhu ain sebelum baligh ni anak yang suci. Anak yang suci, ahli syurga. Mereka tak ada dosa lagi, mereka tidak mukallaf pun lagi. Kita yang menerapkan dianya dengan ilmu asas agama. Kita tak ada tu. Setakat mengaji Quran je pandai. Itu kan fardhu ain tu. Fardhu ain akidah Quran. Itu fardhu ain. Hak perintah syariat zahir dalam Al-Quran, itu fardhu ain. Perintah syariat batin dalam Al-Quran, itu fardhu ain. Ilmu dalam Quran tu fardhu ain. Membaca Al-Quran sunnah. Tapi masa budak-budak lah ajar baca Quran, bila tua kerah lidah pula betul lah. Tapi tak fahamnya kita agama, anak-anak kita alhamdulillah mana lega. Sebab apa? Masing-masing khatam Quran pada masa budak-budak lagi. Sunawi didikan agama yang sempurna sebelum anak kita nak belajar ilmu dunia tinggi-tinggi. Mana ilmu akidah anak kita? Mana ilmu semayang anak kita? Mana ilmu kotak batin anak kita? Sebab apa? Sebab kita pun jahil. Kita tidak kenal ilmu agama. Walaupun agama cukup mudah.
Fardu ain sedikit sahaja. Hak fardu kifayah tu hak luas-luas, hak banyak-banyak. Sebab itulah tanggungjawab besar pada orang mengajar. Tanggungjawab besar pada orang mengajar. Orang belajar ni dia datang daripada kosong. Timbul minat nak belajar, mari masjid surau. Orang nak belajar ni dia tak tahu hala tuju. Orang mengajarlah letak molek. Orang mengajar ni ada 17 adab dalam kitab Syarhus Salikin. Tengok molek dalam bicara adab ni. Kita nak mengajar kena tengok orang depan kita tu. Jangan ikut suka kita. Saya nak mengajar ni, saya nak mengajar ni. Tengok dulu, usul dulu. Tempat yang kita nak mengajar tu kita apa hak ada dah. Jangan ikut nafsu kita. Jangan ikut suka kita, kemauan kita, jangan. Kita mengajar ni menjalankan tanggungjawab. Sebagaimana orang belajar diwajib kena dahulukan ilmu fardu ain, orang mengajar pun sama juga. Orang belajar betul lah, wajib dahulukan ilmu fardu ain. Kita maklum lah fardu ain dengan fardu kifayah, mana kita nak dahulukan? Waktu kita maklum dah, mesti kita dahulukan fardu ain. Orang yang nak belajar, orang nak mengajar. Malaikat orang mengajar tu sendiri pun, dia sendiri pun bermasalah dengan ilmu fardu ain. Dia tak tahu pun ilmu fardu ain hak mana. Sebab tu dia rambang je, ikut beri je, ikut nak ceramah je. Dan macam mana di tempat tu fardu ain tauhid tak ada lagi, dia tak tahu. Kadang-kadang dia sendiri pun bermasalah hak ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Orang yang belajar agama pun sendiri terkadang bermasalah dengan ilmu asas ni. Sama telah orang yang belajar ilmu akademik, ilmu dunia semata-mata. Tadi cerita hadut pondok tadi. Duk pondok dah. Terkadang dia sendiri pun bermasalah ilmu fardu ain. Sebab apa? Sebab tempoh masa yang singkat dia tak fokus pada fardu ain. Itu hak duk pondok belajar belah-belah dah tu. Orang belajar agama di sekolah, agama sebahagian saja, banyaknya ilmu akademik. Tapi nampak rupa belajar agama, lulusan agama akan dipanggil sebagai ustaz. Macam mana fardu ain tauhid kamu, fardu ain fiqh kamu, fardu ain tasawuf kamu? Kadang-kadang orang mengajar sendiri pun bermasalah dalam perkara asas ni. Sebab tu kadang orang mengajar pun dia mengajar bebas ikut suka dia je. Dia tak peduli dah. Orang nak belajar ni fardu ain tauhid ada kedok, fardu ain fiqh ada kedok, fardu ain tasawuf ada kedok. Sebab itulah kita kalau boleh belajar, boleh mengajar sekalipun, kita jangan memada dengan ilmu yang kita ada. Kita kena belajar lagi. Sebab kadang-kadang kita mengajar ni, orang panggil ustaz pun, orang panggil je ustaz. Ustaz kedok dah tahu ya. Orang ni mudah sangat panggil ustaz, syekh, tuan guru, mudah sangat. Orang awam nak label ikut suka dia lah. Dia berkenal ustaz, tuan guru, syekh. Dan dia berkenal, dia suka dengan cara penyampaian. Dan isi kandungan ilmu tu kat mana? Penyampaian satu, itu kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi kandungan ilmu tu, fardu ain ke, fardu kifayah ke, ataupun hak sunat kita belajar. Tu kata orang mengajar besar tanggungjawab. Orang belajar tanggungjawab atas diri masing-masing. Orang mengajar besar tanggungjawab dengan orang yang dia nak ajar. Kalau orang mengajar tak dapat menyempurnakan hak asas-asas kepada orang yang diajar, terkadang orang yang mengajar tu sendiri pun dia ada masalah berkaitan hak asas-asas fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Terkadang pihak masjid minta, ustaz minta ngajar sifat 20 lah. Allah minta maaf saya tak berapa belajar mana sifat 20 ni. Ustaz dah tu tak belajar sifat 20. Minta ajar dengan bab semayang, bab taharah, bab semayang. Saya bab taharah, bab semayang ni lama dah tinggal. Oh, lama dah tinggal. Dah tahulah. Pernah sekali ustaz kita buat satu ni
satu halaqah untuk sama-sama ustaz ni, kita nak kejap balik ilmu-ilmu bab taharah, bab semayang. Saya tinggal lama dah bab taharah, bab semayang. Tinggal lama. Lepas tu duduk mengajar sama ni, ceramah je. Akhir dia sendiri pun jadi ni, bab taharah, bab semayang dia jadi tak erti dah. Bayangkan. Kalau kau minta ustaz ngajarlah ilmu tasawuf, kita pun nak bagi hati ke apa ke, saya dah belajar kita tasawuf. Boleh jawab seumpama tu. Gelarangnya ustaz. Ada ni. Ni kata orang mengajar so tanggungjawab. Kalau diri sendiri tak lepas, belajar. Jangan tak belajar. Ni fitnah akhir zaman. Nampak macam nak agama, rupa agama, ceramah agama, bicara agama, tapi asas tauhid, fiqh, tasawuf, Islam, iman, ihsan, asas fardu ainnya letaknya di mana? Ini bahagian kita dan tanggungjawab kita kepada anak isteri kita. Kita ni tak mengajar, tapi kita belajar. Tanggungjawab atas diri kita sendiri, nak lepas cuai taksir ibu bapa kita. Kemudian kita nak menunaikan tanggungjawab kepada anak isteri kita. Sebab apa? Sebab kita semua akan dipersoalkan di hari akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita dengar semua hadis ni. Kita semua ada tanggungjawab, pengembala. Kita akan dipersoalkan satu-satu di hari akhirat. Jadi kita ambil molek fardu ain tauhid, kita cerita terdahulu. Hak ni hak fardu kifayah pula ni. Hak qada, hak fardu kifayah. Jadi hak fiqh tasawuf pun samalah. Kita kena ambil maklum molek. Qada dia tu setara mana. Cuma boleh sebut begini jelah cara rekah. Fardu ain fiqh hak mana yang berkewajipan atas kita kerjakan. Itu fardu ain kita belajar. Hak tetap dah semayang. Hak fardu ain puasa, nantilah dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan. Dia punya hukum hakam puasa dah ingat dah tahun lepas. Maka nak masuk bulan Ramadan, wajib fardu ain kena belajar hukum hakam dia. Tapi kalau kita hak tahun lepas pun kita bab hukum hakam puasa tak banyak mana. Berkait membatalkan puasa pun kita ingat lagi. Tak payah belajar lah. Masuk Ramadan kita ada lah ilmu ada dah. Tapi biasa orang mengajar ni dekat masuk Ramadan, dia berhenti kitab dia ambil hak bab puasa. Itu fardu ain tu untuk orang amal. Sebab mungkin ada orang hak ilmu tu ada lagi, mungkin ada orang hak hilang dah ilmu setahun. Maka fardu ain sekarang ni. Sekarang ni kalau kita jahil, dah ingat dah, tak reti dah bab hukum akan puasa, tak ada salah, fardu kifayah sekarang kita reti. Maknanya sekarang kebetulan kita mengaji kitab masuk di tajuk puasa. Puasa lambat lagi. Belajarlah sebab fardu kifayah tu. Fardu ain kedok lambat lagi puasa. Sama juga bab haji. Bila fardu ain kita belajar bab rukun haji, wajib haji, perkara membatalkan haji, bila nama kita naik. Bila nama kita naik, maka wajiblah kita kena belajar. Sekarang ni nama kita bila daftar naik nama bila dua kosong apa bukan 20 2100 lah kadang-kadang mati dulu tak lagi Mekah hari, ataupun kita kata kita pun kemampuan agak terhad. Makna kalau adat kata tak ada bahagian pun tak tahu, maka belajar bab haji fardu kifayah. Kalau pergi pada bab zakat, kita terbabit dengan apa? Kita terbabit dengan perniagaan. Wajib fardu ain kita kena menghalusi bab zakat perniagaan. Kalau kita tak terbabit dengan perniagaan, fardu kifayah. Itu je lah. Kita terbabit dengan ternakan, maka wajib fardu ain kita mendalami hak zakat ternakan. Kalau kita tak terbabit, fardu kifayah je. Kan fardu ain sebab kita tak ada ternakan. Ada ni. Ikut hak bahagian-bahagian zakat. Kalau tak fardu kifayah, mati je. Jadi hak tetap fardu ainnya bab taharah, bab semayang, bab berjemaah, bab Jumaat. Sebab apa? Hak tu hak bahagian kita ni. Hak amalan tetap kita sembahyang. Maka bab taharah syarat semayang. Hak tu fardu ain.
Bak rukun tu fardu ain. Syarat bagi rukun tu fardu ain. Kita orang lelaki pasti berjemaah. Sekurang-kurang Jumaat. Kita orang lelaki pasti berjemaah sekurang-kurang Jumaat. Wajib kita belajar hukum hakam syarat berjemaah. Padat ni. Berjemaah rajin. Tapi hukum hakam berjemaah, syarat-syarat berjemaah, kadang-kadang satu masjid seorang pun tak peduli bab syarat berjemaah. Tak tahu pun bab syarat berjemaah. Berlaku kesalahan dalam berjemaah satu masjid, satu orang pun tidak perbetulkan. Sekarang ni kan. Sekarang ni Covid. Terkadang Jumaat lah, kalau semalam waktu tak ada isu Jumaat. Terkadang Jumaat terpaksa kita semayang di ruang yang bukan masjid. Ruang yang bukan masjid. Belah-belah belakang, belah-belah tempat selipar, kadang-kadang di beranda-beranda, di serambi, kadang-kadang buat khemah lah apa pula untuk biar jadi boleh Jumaat belaka. Maknanya makmum sudah berada di bukan masjid. Tu imam dalam masjid. Apa syarat dia untuk makmum dalam masjid sah mengikut imam dalam masjid? Imam dalam masjid, makmum dalam masjid syarat lain. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid itu syarat lain pula tu. Ada ni. Imam di dalam surau, makmum di dalam surau, lain syarat dia. Tu kena belajar tu syarat berjemaah. Terkadang tahu dah makmum di belakang semayang di bukan ruang masjid, kita pihak masjid yang ruang kepada mereka. Tapi terkadang kita tutup pula ruang utama solat, sebab ruang utama solat aircon. Tak ambil aircon kalau kita tutup ruang utama solat. Jadi macam mana dia duduk di bukan ruang masjid tu? Tak sah nak ikut imam dalam masjid, sebab sudah tertutup pintu. Walaupun pintu tu boleh buka, tertutup tak boleh. Kalau makmum tu bukan berada dalam masjid, kalau sama-sama dalam masjid, tutup rapat pintu, kuci hilang pun tak apa laginya kalau sama-sama masjid. Tutup rapat habis ni. Ni apa ni? Rahbah di halaman ni masjid belakang ni. Belah belakang tu masjid. Kita tutup rapat habis ni pintu ni. Kunci. Hilang kunci. Boleh lagi kau? Selagi kita mengetahui perpindahan rukun oleh imam dengan nampak atau berdengar-dengar takbir intiqalat tu imam. Boleh kau? Kalau kita makmum dalam masjid. Tapi kalau makmum tu berada di tanah, bukan masjid, tiba pihak masjid ditutup sekalian, tak sah makmum di luar. Kenapa masjid buat seumpama tu? Mana panggil jahil berkaitan syarat untuk sah berjemaah. Satu masjid jahil. Mana jatah kuasa mereka? Mana tu imam mereka? Mana tu bilal mereka? Ini isu sekarang, hak Jumaat kadang-kadang makmum tu di luar kawasan masjid. Sebab sekarang kok mana pun di luar kawasan masjid pun kena usahakan supaya ahli jemaah tidak ada yang ketinggalan Jumaat. Sebab peraturan pihak berkuasa bukan hanya keluasan masjid. Mana ada ruang buat. Biar boleh Jumaat belaka. Sekarang ni isu kita sekarang ni ada ramai duduk rumah tak mai Jumaat. Ni bab hukum akan duduk rumah ramai tak mai Jumaat. Jadi 2-3 bulan dah kita tak mai Jumaat dah, masjid tutup. Dia jadi suka dah tak Jumaat. Ramai seumpama tu. Badan ni. Hak jenis trauma, takut pergi masjid pun ada juga. Trauma dia tak mau pergi masjid. Jangan. Kalau semalam Jumaat kamu tak pergi tak apalah. Jumaat jangan. Tu berat tu tak tamat Jumaat tu. Ada. Tua dah hari haji. Takut ke orang hari Jumaat dia lagi. Dan kata orang ni. Hak tu yang kita nak kena tu, kena ambil tahu siapa hak tak mai Jumaat. Hak mari Jumaat kita beri ruang kepada mereka. Tak muat dalam masjid, kita buat ruang-ruang tepi. Sebab dibenarkan oleh pihak berkuasa. Janji jaga penjarakan sahaja. Tapi malang ada masjid awal-awal itu pagar. Balik. Tak ada dah. Dia tak Jumaat kerana kita yang halang.
Halang orang majmu'ah dosa yang amat besar, ingat baik. Dia boleh tutup pintu pagar balik. Ya, pernah dah dia tu pernah dah. Pernah dalam ruang masjid, ruang tepi, sembahyanglah. Kita nak panggil ni orang tak sembahyang, nak panggil balik sembahyang. Kita orang bagi sembahyang, kita suruh balik. Dia masih lagi pakai SOP pada masa pihak kerajaan menetapkan bilangan terhad 40 orang. Tu balik. Dia nak 40 orang, dia mula-mula gitulah. Sekarang tak ada dah, sekarang ni tak ada dah. Tak ada limit dah. Tapi mereka masih lagi pakai SOP hak dahulu. Ni berat seumpama ni. Jahil ni bab hukum agama. Orang nak sampai Jumaat disuruh balik. Akhirnya adalah orang tak balik, sembahyang luar pagar. Cukup dah syarat berjemaah sembahyang luar pagar seumpama tu. Saya dengar takbir intiqalat perpindahan rukun untuk imam dalam speka. Betul, itu satu syarat. Syarat kedudukan kamu dengan untuk imam tu. Sebab kamu bukan berada dalam masjid, kamu berada di luar masjid. Kamu berjemaah di luar pagar tu menepati tak syarat berjemaah. Kenapa kamu jemaah luar pagar? Kerana pihak masjid tutup pagar. Waktu kejam pihak masjid lah pula. Perambat dia nak pegang masjid, orang nak sembahyang tutup pintu pagar. Tapi kita nak sembahyang luar pagar ni pula, apa syarat dia untuk jadi sah kita berjemaah dengan imam dalam masjid tak jauh dengan kita tu? Itu fardu ain tu kalau kita berjemaah. Maknanya kadang-kadang satu masjid pun tak tahu hukum hakam berkaitan syarat berjemaah. Masjid tersegang indah, masjid segira lah. Majmu'ah ramai, syarat berjemaah nak letak di mana? Kau tak belajar? Ada setengah tempat tu ambil main 5 waktu lah. Nak qomat je, dia pun tutup pintu. Nak qomat dia tutup pintu. Hak mana mari lambat kena duduk luar. Duduk kat mana? Dia tutup pintu. Apa benda kerjaan tu? Dia menyulitkan orang untuk datang ke masjid. Dia SOP, dia seragam. Tiap masjid tidak boleh buat SOP sendiri. Dia seragam. Bukan mengikut budi bicara buat masjid, bukan, seragam. Ni ada masjid seumpama tu. Dia nak qomat itu tutup habis. Kau mari lambat. Ni dia apa? Nak perambat orang, orang panggil gini. Kita nak menjinakkan orang. Sebab orang sekarang ni dia agak liar dengan masjid. Ramai orang liar dengan masjid. Sebab apa? Sebab 3-4 bulan tak mari masjid. Kita nak menjinakkan orang, bukan kita nak menyulitkan orang datang ke masjid. Jadi itu bab pekah fardu ain. Kita sembahyang jemaah fardu ain kena tahu molek berkaitan dengan syarat berjemaah. Kita nak sembahyang jemaah kena tahu syarat Jumaat. Kita nak sembahyang jamak dan kasar kena tahu hukum syarat jamak dan kasar. Itu fardu ain. Kalau kita jamak kasar kita tak pernah buat, kita tak reti, kita sembahyang macam biasa walaupun kita musafir pun tak berdosa, kita tak reti hukum jamak kasar sebab kita tak buat. Kita musafir, kita nak jamak kasar, maka wajib kita belajar syarat-syarat dia. Mudah je tu, tapi kena belajar lah. Hak fardu ain kita. Hak mana yang wajib kita beramal, wajib fardu ain kita mengetahui bab hukum fiqh. Terutama sekali bab hukum hakam sembahyang, hukum hakam berjemaah. Kalau tasawuf pula, sekurang-kurang kitab penawar bagi hati. Di dalam tu membicarakan 10 sifat kecelaan dan 10 sifat kepujian. Atau sekurang-kurang fardu ain dalam ilmu tasawuf. Kena faham satu-satu daripada 10 sifat kecelaan, kena faham satu-satu daripada 10 sifat kepujian. Itu fardu ain. Naik tinggi sikit minhajul abidin. Hak dalam tu lengkap fardu ain, tapi sebagainya fardu kifayah dah. Kalau tanya minhajul abidin, lengkap ada fardu ain, lengkap di dalam tu, tapi sebahagiannya fardu kifayah. Nak fokus fardu ain sungguh, penawar bagi hati. Macam ginilah. Kalau tanya kita Matla'il Badrin, cukup tak fardu ain di dalam tu? Cukup, lengkap fardu ain di dalam tu. Tapi sebagian besarnya fardu kifayah. Sebab dia Matla'il Badrin ada bab ibadah, muamalah, munakat janayah. Tapi kalau tanya dalam kitab akidah, dalam kitab Matla'il Badrin, cukup tak fardu ain? Cukup, tapi sebagian sudah fardu kifayah.
Macam contohnya malam ni di Masjid Gulung Bila, kita Aqidatun Najin. Kita Aqidatun Najin tauhid ni cukup dah fardu ain, cukup, tapi sebagai besarnya fardu kifayah. Kalau kita nak fokus fardu ain betul tauhidnya, ambil Faridah, ambil Al-Misbahul Munir, ini Bidayatul Hidayah, tapi sebahagian tu pun fardu kifayah dahnya. Mana kena pandai letaklah. Minhajul Abidin dia sudah ni tinggi sedikit, pertengahan dah. Fardu ain cukup, tapi sebagainya bukan fardu ain. Naik tinggi lagi ni, Sairus Salikin apa satu naik tinggi lagi. Hikam tu bukan fardu ain. Atau bagi orang hak beres dia fardu ain tauhid fiqh tasawuf, jumpa guru yang mursyid sungguh, boleh belajarlah kita hikam. Tapi kalau guru tu main ngajar kita hikam kepada masjid yang fardu ain tauhid tak ada, fardu ain fiqh tak sempurna, fardu ain tasawuf tak sempurna, dia ajar kita hikam, dia bermasalah. Di sini bermasalah. Dia mari-mari, ustaz nak ajar kita apa? Saya nak ajar kita hikam. Dia dah ambil tahu pun macam mana fardu ain tauhid tempat tu. Macam mana fardu ain fiqh tu, dia tak peduli pun. Saya nak ajar kita hikam pasal mengaji. Dia tidak mursyid, dia tak kena ilmu. Kalau dia mari-mari, saya nak tanya di sini, tauhid macam mana? Kuliah maghrib, duha, subuh, cerita tauhid banyak dah kita, fiqh pun, tasawuf fardu ain pun. Ada gitu banyak dah fardu ain, saya baca kita hikam lah. Boleh lah. Tapi kena cek pula dia tu, dia belajar ke tak? Ambil kita hikam rumi gitu je. Tu kena cermat pula. Tapi kalau dia mari mana-mana masjid, fardu ain tauhid dah ambil peduli, fardu ain fiqh dah ambil peduli, fardu ain tasawuf untuk ada jemaah dah ambil peduli, saya nak baca kita hikam, tak payah. Dia tak kena ilmu. Dia tak kena ilmu. Dia tak kena ilmu kita hikam ni, ilmu yang seumpama mana untuk ajar kepada murid yang setara mana. Maknanya dia tak mursyid. Situ boleh tahu lalu dah. Gimana tempat? Hikam, tasawuf, fardu ain tauhid awak ajar ke tak? Saya tak ajar. Tempat tu ada dah fardu ain tauhid, saya tak peduli. Bukan. Kita gimana tempat kita ngajar kita tasawuf. Sebab apa? Saya cek dah. Fardu ain tauhid ada dah, fardu ain fiqh ada dah. Okeylah. Tak ada tasawuf lah pula. Tapi dah ada tasawuf je. Fardu ain fiqh macam mana, fardu ain tasawuf, fardu ain tauhid macam mana, tak peduli. Itu bukan. Ini fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf pun tak peduli, ambil kita hikam nak ajar. Itu nafsu dia, bukan. Dia bukan mursyid, bukan guru yang sebenar. Ni pun kena tu jugalah kita ni. Pihak masjid lah terutama sekali ni. Kena mana? Kena alert. Apa dia alert? Pihak masjid lah. Yang atur kuliah kena alert lah. Alert tak panggil tak? Jangan kita asal bunyi kuliah sudah lah. Biar dicopong speaker tu. Tak ada dah masjid tu lah. Subuh ada kuliah, duha ada kuliah, maghrib ada kuliah. Meriah sungguh masjid tu. Dah, ilmu apa? Kau pandailah asal bunyi. Ada setengah orang. Ustaz minta ngajar tempat kita, dah nak kita benda. Kau anda ustaz lah, kita asal nak bunyi je. Biar tempat kita bunyi, malu kita. Tempat lain bunyi, tempat kita senyap lepas maghrib. Tu orang tukang jaga tanggungjawab surau. Tu surau, cerita surau. Ya surau. Bila minta waktu kuliah maghrib, tanyalah nak tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke. Kita turun dulu. Kalau dia kata nak fiqh, kita tanya pula dah tauhid ada dah ke? Tauhid tak ada lagi, kita akan nasihat, kita akan perbetul baliklah. Ambil tauhid dulu. Gitu. Kalau kata nak apa, nak fiqh, tauhid ada dah. Tauhid ada dah. Kita ikut kehendak dia tu. Sebab tauhid ada dah. Ini nak dah surau nak suruh ngajar kita apa? Kau pandai ustaz. Kita nak isu bunyi je supaya kita tak malu dengan orang. Ni hak jahil pegang surau pun orang lah. Ni kata akhir zaman ni agama ni sudah genggam bara api. Agama ni hanya uniform sahaja. Agama hanya masjid sahaja tersergang indah. Tapi pengisiannya jadi kalau fardu ain tauhid cerita dah melepas. Fardu ain fiqh paling utamanya bab semayang, bab taharah, bab semayang, bab berjemaah untuk asas-asas dia. Fardu ain tasawuf kita penawar bagi hati, itu asas dia. Kena kemah molek hak ada dalam kitab penawar bagi hati.
Itu hak fardu ain tasawuf. Fardu ain tauhid kok kita mengaji secara tafsil, secara halusi tiap-tiap daripada 20 sifat. Lepas tu sifat Rasul satu-satu tu secara halusi. Kita mengaji pula berkaitan dengan malaikah kitab, berkaitan dengan hari akhirah tu fardu ain belaka. Kemudian hak nak kena mati molek fardu ain ni adalah hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi qada dan qadar ni kalau kita halusi sifat 20 pada pembicaraan sifat wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, insya-Allah bab qada dan qadar baik. Atau fardu ain. Pada ni. Mana kita nak melengkapkan keenam rukun iman. Bukan ngaji sifat Allah, sifat Rasul secara tafsil, secara terperinci. Sifat wujud kena faham molek, sifat kidang kena faham molek, sifat bakok kena faham molek, sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith kena faham molek. Dalil, dalil kena ada, tapi dalil ringkas sahaja, dalil ijmal. Berpegang Allah ada, dalil ada makhluk. Gitu je cukup. Dalil ringkas sahaja waktu fardu ain. Kalau hak dalam ilmu tauhid. Hak kita bicara hak minggu lepasnya hak fardu ain. Hak ni nak pergi pada hak fardu kifayah. Dia punya qada fardu kifayah ni. Kita baca dulu sekali baca. Kita pindah tempat kita baca kitab. Minggu depan kita ulang balik hak fardu kifayah tu waktu nak habis dah ni. Yang kedua daripada dua bahagian ilmu tauhid, ilmu usuluddin yang wajib atas kita belajar dan mengajar. Wajib kifayah. Wajib kifayah. Kifayah ni makna memada. Apa makna memada? Dalam satu kawasan masafatul qasri, kawasan yang boleh kasar sembahyang dalam lingkungan kawasan 90 km. Kena ada seorang pandai. Bukan dalam satu negeri. Bukan dalam satu kampung. Dalam satu kawasan dipanggil kawasan masafatul qasri, jarak yang boleh kasar sembahyang dan lingkungan 90 km. Bukan satu daerah. Sebab kita macam daerah Kuala Neruh, Kuala Terengganu, daerah Maran, daerah Dungung. Daripada Kuala Neruh nak sampai ke Dungung tu barulah masafatul qasri. Bukan semesti satu daerah. Lingkungan kawasan yang boleh kasar sembahyang. Kita kata lingkungan 90 km. Kena ada seorang pandai memada untuk orang lain. Itu wajib kifayah. Iaitu wajib kifayah. Dia punya kadar dia. Barang yang mana kadar yang kuasa pada mentahkikkan masalah dan mendirikan dalilnya, mentahkikkan masalah. Satu-satu masalah pegangan kena ada orang yang boleh mentahkikkan, yang boleh menjelaskan, yang boleh mengkejakkan, yang boleh menyatakan satu-satu masalah. Ni pegangan ni timbul isu seumpama ni, kena ada orang yang boleh mentahkikkan, boleh menkejakkan satu-satu masalah akidah dan mendirikan dalil dan kuasa pada menolakkan syubhat jika didatangkan orang. Kalau ada orang bawa kekeliruan, kesamaran bab pegangan, ada orang yang kuasa nak tolak syubhat tu. Nak apa ni? Nak benterah syubhat tu, nak mematikan syubhat tu. Itu fardu kifayah. Dan satu kawasan. Tapi sebenarnya saya sebut mengelepasnya, syubhat tu dalam TV dan radio senyap, tak ada seorang pun bicara. Kita hanya bila tahu, kita hanya bicara qada ruang lingkup kita orang mengajar, cerita dalam pengajaran tu saja. TV kata gini, kita pun cerita. Radio kata gini, kita pun cerita. Qada kita je. Tapi sebenarnya itu kewajipan pihak berkuasa tu. Sebab dia sudah sebar syubhat pegangan dalam TV, dalam radio. Kita ni hanya setakat ni je ruang lingkup kemampuan kita. Kita hanya boleh sebut dalam pengajaran sahaja. Ramai mana je orang dengarnya? Sebagian kecil saja dengar. Lepas tu orang lain tu macam mana satu Malaysia. Itu pihak berkuasa lah. Kewajipan mereka. Jangan biarkan didatangkan syubhat, kekeliruan, kesamaran tu dalam radio, TV yang mana satu negara juta orang dengar. Memang saya sebut orang TV, radio ni sebab berulang kali dalam bab pegangan.
Hak salah sangat dalam bab pegangan. Termasuk orang dia hakim sendiri. Mereka yang bertanggungjawab. Siapa mereka yang menerbitkan, yang mengatur, yang mengawal hak pengajaran-pengajaran tu? Dia hakim orang Arab. Baik itu dia ni hak agama lah, orang Arab. Dahlah pengajian tauhidnya kurang. Dibicara bab tauhid pula salah. Bukan kata salah semua. Tak katalah salah semua. Alhamdulillah qad ada tu. Tapi yang salah tu nak biarkan begitu saja. Kita boleh cerita lagi hak dalam rakaman pengajaran hak sendiri tu. Hak tu pun satu hal pulaknya. Hak ada dalam pengajaran hak sendiri-sendiri tu nah. Hak mengajar sendiri masjid ada buat live tu semua tu. Hak dia bawa tu salah bab pegangan. Pihak berkuasa lah pula. Pihak majlis agama ke, pihak kerajaan ke, kena tahulah. Sebab sekarang ni pihak majlis agama, pihak kerajaan, mereka tak perlu pun datang mana-mana kuliah agama, tak perlu pun. Mereka boleh ambil dalam live FB rakaman. Tak pergi masuk kuliah, kena hantar pegawai seorang pergi pantau, duduk dalam satu kuliah, tak payah. Sebab kuliah sekarang ni banyak hot live. Maknanya boleh tengok hot live tu saja. Mudah je. Kan kita kan kalau dahulu nak pantau pengajaran kuliah, pihak berkuasa agama kena hantar pegawai dia. Hantar seorang. Payah tu. Mana dah ayah ni live semua ada belakang. Mana tu kewajipan besar kepada pihak berkuasa agama dan pihak kerajaan kalau ada didatangkan syubhat, kekeliruan dalam bab akidah, mereka bertanggungjawab untuk menolak syubhat kekeliruan, mematikan akidah fahaman yang terpesong, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita orang mengajar ni ada ruang lingkup terhad, kita siapa bahagian kita. Saya sendiri pun tak hak TV saya tak tengok, cuma orang yang hantar dia punya sedutan hak dalam TV, hak ruangan agama, tajuk akidah tajuknya. Terkadang pula kalau dia hakim tu hanya kebetulan start enjin kereta, radio tu bunyi. Radio bunyi. Tu terkadang kebetulan terdengar Allah apa dia bawa seumpama tu. Salah akidah bawa seumpama tu. Tapi siapa yang memantau, yang menjaga hak berkaitan dengan bab akidah tu? Siapa ke terlepas begitu sahaja. Tapi dia kebanyakannya live. Live tak apalah. DJ lah pula ni. DJ. Perantara tu DJ. DJ yang kena stop kan? Kan dia ada rehat sekejap kan? Berhenti kan? Lepas tu pakai sudah dah ajar salah tu. DJ kena pandai lah bab akidah. Kalau nak jadi DJ dalam bab akidah, jangan ho saja. Dah ni besar. TV radio ni besar. Orang dia punya sebaran di luar. Bukan satu Malaysia, satu dunia boleh ikuti. Sekarang ni satu dunia belaka boleh ikuti. Bukan TV radio, rakaman ni pun satu dunia boleh ikuti sekarang ni. Nak menolak syubhat, jika didatangkan orang datangkan syubhat tu, kita kuasa tolak tu fardu kifayah. Kemudian pihak berkuasa pula dia mesti menolak akan sebarang syubhat, kekeliruan dalam bab pegangan, sama telah pula memang pegangan yang jelas nyata terpesong, pihak berkuasa kena ambil tindakan. Jangan benarkan hak ajaran-ajaran yang terpesong pegangan berluas-luasa. Walaupun mereka mengajar hanya secara sendiri di majlis surau, sebab mereka duduk tetap di bawah tanggungjawab pihak berkuasa agama, sebab pihak berkuasa agama yang bagi tauliah contohnya. Pihak berkuasa agama yang bagi tauliah. Bila yang dibagi tauliah tu ajar salah, pihak berkuasa lah kena ambil tindakan balik. Hak tak ada tauliah pula, pihak berkuasa kena kira ikut jalan mana. Apabila yang diajar tu adalah berkaitan dengan ilmu pegangan yang jelas terpesong. Dia dalam bab fiqh tu satu perkara, dalam bab satu perkara, dalam bab ilmu akidah, dalam bab pegangan, ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Alhamdulillah.
Bermula makna hukum itu iaitu menyabitkan sesuatu pekerjaan atau menafi akan dia. Nak pergi pula kepada apa makna hukum. Apa makna hukum? Terdahulunya hukum belajar ilmu usuluddin, mengajar ilmu usuluddin, fardu ain dan fardu kifayah. Hukum belajar, hukum mengajar. Hukum ni makna dia apa pula? Ni dia nak syarah, nak uraikan. Terdahulu kan hukum belajar mengajar ilmu usuluddin dua bahagi. Hukumnya fardu ain, hukumnya fardu kifayah. Hukum makna apa? Ini panggil syarahan huraian dalam kitab Bidayatul Hidayah mensyarahkan matan Ummil Barahin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.